Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di dalam kelas Sekolah Agama Petang Perlis. Dan hari ini adalah kelas yang terakhir lah ya. Sama-sama kita berdoa semoga sesi akan datang kita dapat belajar secara bersemuka, insya-Allah. Amin. Okey, baik. Untuk hari ini kita belajar santai-santai je lah. Ustazah akan terangkan tentang doa. Okay, di mana banyak kelebihan kita untuk berdoa kan. Antaranya apa? Dengan berdoa kita dapat memberi ketenangan pada diri seorang kan. Bila kita hadapi masalah, jadi kita sentiasa berdoa untuk bagi ketenangan kepada kita. Lagi kita dapat kuatkan semangat ataupun rintangan ujian-ujian yang mai kat kita, dapat bila kita berdoa, kita dapat kuatkan semangat kita nak hadapi semua ujian tu. Sebab apa? Sebab doa ni adalah senjata orang Muslim. Jadi oleh itu, kita ni dianjurkanlah untuk mendahului setiap perbuatan dan pekerjaan kita ni dengan berdoa. Kan kita dah tahu dah, kamu semua dah tahu sebelum kita nak mulakan sesuatu, kita dianjurkan supaya berdoa kan. Antaranya apa? Paling senang sekali doa untuk ibu bapa. Kemudian bila kita tidur, sebelum tidur lagi kita ada doa sebelum tidur, doa bangun tidur. Kita bersyukur kita dibangunkan semula, kan. Bila bangun-bangun kan kita doa lah, syukur ke Allah kita masih dipanjangkan umur kan. Kemudian doa bila dah bangun, doa macam-macam doa lagi. Doa kita nak masuk tandas, doa keluar tandas, nak makan kita berdoa lagi sebelum dengan sesudah makan. Kita nak keluar rumah nak pergi sekolah, keluar rumah, doa ketika bermusafir, doa ketika keluar rumah. Apa dia doa dia? Naik kenderaan, apa dia doa dia semua. Setiap perbuatan kita kena ada doa. Baru hidup kita sentiasa dalam peliharaan Allah dan diberkati. Bila kita setiap berdoa nak keluar tu kan kita doa, Allah jaga kita, pelihara kita supaya selamat sampai ke tempat yang kita tuju. Tu pentingnya untuk kita berdoa. Supaya bila kita berdoa, kita akan dekat diri kita dengan Allah. Okey? Okey. Kamu sebenarnya dah tahu dah kan semua doa-doa tu. Kamu dah belajar dah daripada tadi ke sampailah sekarang kan. Kita duk ulang-ulang je balik kan. Tak apa, Ustazah pun kita ulang-ulang lah balik. Yang Ustazah nak tekankan di sini ada 2 doa dan 1 zikir. Yang Ustazah minta sama-sama kita boleh amalkan. Sebab doa ni 3 ni ada di dalam buku teks Sekolah Agama Petang Perlis ni. Dan kamu pun tak dapatkan buku tu dah sebab kita dah tak belajar secara bersemuka. Jadi Ustazah sampaikan saja supaya kita dapat amalkan setiap hari. Okay, antara doa dia yang pertama ialah doa ketika hujan turun. Siapa tahu kan? Kadang-kadang dia tahu tapi dia lupa sebab kita tak buat setiap hari ataupun tak buat bila hujan turun tu. Jadi dia lupa lah kan. Kalau kita sentiasa buat, nampak hujan, kita terus baca, lama-lama dia lekat kat dalam kita boleh ingat lah. Okay. Lepas ni bila dah kamu tahu, amalkan. Ataupun tulis. Bagi nampak, lagi hujan turun. Terus tengok kat tulisan tu. Tahu dah nak baca apa kan. Lama-lama kamu boleh ingat lah. Okay, macam tu juga doa-doa yang lain kan. Okay, yang pertama, doa ketika hujan tadi apa? Doa dia, Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Setiap kali hujan turun, kamu nampak hujan turun, baca doa ni. Sebab apa? Sebab kita tak mau. Hujan tu satu rezeki kan.
rahmat untuk kita, rahmat untuk tumbuh-tumbuhan, semua makhluk kat bumi ni kan. Jadi kita tak mahu Allah turunkan hujan tu menjadi satu bala pula untuk kita dan makhluk-makhluk yang lain. Jadi kita sentiasa berdoa lah supaya hujan semua ni memberi faedah. Bukannya kalau macam kadang-kadang akan jadi ribut, taufan semua tu kan. Jadi merosakkan habis harta benda semua. Kita pun jadi takut, rumah rosak. Sebab hujan kuat sangat. Jadi kita berdoa lah. Kita minta hujan yang tu ni bagi rahmat, manfaat kepada semua makhluk ni. Okey? Baik. Okey, doa yang seterusnya ialah doa ketika bermusafir ataupun doa ketika menaiki kenderaan. Kita tahu doa ni doa menaiki kenderaan ataupun dikatakan di sini doa ketika bermusafir. Sebab apa? Sebab kita nak musafir mestilah kita naik sesuatu kan. Nak pergi Kuala Lumpur, nak pergi Kangak pun kita naik kenderaan, kita naik sesuatu. Jadi masa kita nak menaiki kenderaan tu, kita bacalah doa ni. Tak kira lah naik kereta ke, naik bas ke, naik kapal terbang ke, kereta api ke kan. Kita baca doa ni lah. Doa dia, Subhanallazi sakhrana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maknanya, Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami. Sedang kami sebelum itu tidak berdaya menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Jadi bila kita nak naik kenderaan, kita baca doa ni supaya Allah pelihara kita, Allah jaga kita sampailah kita sampai tempat yang dituju. Supaya kita selamat. Bila kita ingat Allah, Allah akan ingatkan kita balik lah. Allah pelihara kita, Allah jaga kita kan. Okey, jadi Zana, kita praktikkan baca doa ni bila kamu nak naik kenderaan. Okey. Okey. Kemudian doa-doa yang seterusnya kamu boleh tengok dalam video Umar Hana yang Ustazah bagi bersama ni ya, selepas ni. Okey. Sebelum Ustazah menutup pembelajaran hari ini dan yang terakhir untuk hari ini, Ustazah ingin nyatakan satu zikir, iaitu yang dinamakan zikir kalimatan. Zikir kalimatan ini adalah sangat baiklah untuk diamalkan dalam kehidupan kamu seharian. Okay, so harap sama-sama kita amalkanlah. Okay, apa zikirnya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah dan segala puji baginya. Maha Suci Allah yang Maha Agung. Okay. Zikir kalimatan ni sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, 2 kalimah yang ringan di mulut tetapi berat di timbangan serta disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, iaitu doa inilah. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Sangat besar apa dia punya fadilat, kelebihan kita amalkan doa ni zikir ni. Di mana benda ni simple saja kan, kamu dengar dua kalimah aja. Tu dikata zikir kalimatan, 2 kalimah. Subhanallahi wa bihamdihi, 1 kalimah. Subhanallahil azim, 2 kalimah yang kedua. Kita amalkan setiap hari, insya-Allah kita dapat faedah, dapat pahala yang besar. Mana dikatakan di sini hadis Nabi, besar, berat timbangannya, akan disukai oleh Allah. InsyaAllah, amin kan. Okey, sebagai penutup, saya rasa saya doakanlah supaya kamu dapat apa yang doa-doa yang telah kamu pelajari sebelum-sebelum ini dapat dijadikan rutin amalan dan dipraktikkan dalam kehidupan seharian kamu lah kan. Sebab apa? Dengan doa ni lah kita dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, sampai sini dulu pelajaran kita untuk hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada sesi
persekolahan yang akan datang pada bulan 3 ni pula. Tak tahu pula Ustazah kamu nak jumpa dengan siapa kan? Ustazah mana yang ajak kamu pula? Okey, sama-sama kita berdoa. Semoga kita dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa. Okey, jaga diri kamu. Ya, jaga kesihatan. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.